Oke, salam dan salam sejahtera, dan ulasan saya berkenaan dengan dua perkara, yaitu yang pertama adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS. Yang kedua adalah titah yang di Pertuan Agong. Jadi kita lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS apabila mempertikaikan kerajaan yang ada hari ini, yang mana dalam kenyataannya Presiden PAS mengatakan bahawa kerajaan campuran Pakatan Harapan yang tidak madani. Dan di sini juga beliau menyentuh beberapa isu, yaitu Pakatan Harapan yang memimpin kerajaan campuran sekarang, ahli parlimen mereka didominasikan oleh bukan Islam. Seramai 50 orang bukan Muslim dan 31 orang Muslim. Mereka tidak menjadikan Melayu Muslim yang berintegriti untuk mendominasi penduduk negara ini sebagai majoriti, berkonsepkan asas yang disebut dalam hadis sebelum ini. Di samping dinamakan kerajaan campuran itu dengan kerajaan perpaduan, walaupun penubuhannya menipu rakyat dan seluruh dunia. Meletakkan jenama kerajaan perpaduan adalah menyalahi istilah ilmu politik, yaitu kerajaan yang tiada pembangkang ataupun pembangkangnya terlalu kecil laksana nyamuk. Di sini juga saya melihat kenyataannya yang saya boleh kategorikan sebagai boleh dikatakan memfitnah kerajaan yang ada dengan mengatakan bahawa kerajaan campuran ini bercampur aduk pula dengan pelbagai ideologi seperti kalangan liberal, puak ekstrim berhaluan, kiri maupun kanan, serta kalangan oportunis. Malah mereka disertai oleh kalangan yang dipertikaikan integritinya seperti bekas banduan, kluster mahkamah, kolonialisme, nepotisme yang menjadi genjala dalam kerajaan. Itu adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS. Manakala kita lihat kenyataan yang dikeluarkan ataupun titah yang dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong apabila merasmikan sidang parlimen penggal kedua untuk PRU ke-15 yang ada ini, maka di sini saya lihat Yang di-Pertuan Agong bertitah better hargai inisiatif negara madani. Yang mana kenyataan yang kita lihat hari ini, pemuafakatan yang tercapai dalam kalangan pemimpin parti kerajaan perpaduan membolehkan negara menjana pertumbuhan ekonomi yang menjamin kesejahteraan rakyat selain dapat mewujudkan kestabilan politik. Yang di-Pertuan Agong juga bertitah ia selari dengan hasrat Sri Paduka Baginda untuk membentuk sebuah kerajaan yang stabil dan utuh. Dan di sini juga Yang di-Pertuan Agong menzahirkan ucapan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana dilantik sebagai Perdana Menteri yang ke-10 dan barisan jemaah Menteri Kerajaan Perpaduan turut meminta serta menghormati keputusan Pilihan Raya Umum yang ke-15. Di sini juga Yang di-Pertuan Agong bertitah better hargai pengenalan inisiatif negara madani yang merangkumi aspek kemampatan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan insan dan rahmah. Besar harapan better agar prinsip tersebut diterjemahkan dengan baik dalam kerangka untuk mencipta lonjakan buat negara. So, kita lihat di sini dua kenyataan berbeza, yang mana satu daripada Presiden PAS, satu titah Yang di-Pertuan Agong. Kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS apabila menyebut berkenaan dengan isu yang melibatkan ahli parlimen yang dia kata seramai 50 orang bukan Islam dan 31 bukan orang Islam. Saya nak jawab berkenaan dengan isu ini. Yang pertama, ahli parlimen dalam negara kita ini ada 222 kursi. Kenapalah kurang cerdiknya PAS? Kenapalah boleh dikatakan bangang kerana tidak meletakkan 222 calon mereka di semua kawasan parlimen bertanding ini tadi, supaya kamu tak pertikaikan. Sekarang ni PAS pergi letak calon dia di kursi Terengganu, di kursi Kelantan, di kursi Perak, di kursi Kedah ataupun beberapa negeri yang lain, tetapi tidak merangkumi semua. Lepas tu kamu mempertikaikan ahli parlimen daripada kalangan kaum lain lebih banyak. Contoh, di Sarawak ada 32 parlimen
Jika PAS pergi letak semua calon mereka di 32 parlimen, mungkin PAS boleh menang dan mendapat majoriti yang banyak. Jadi tidak perlu PAS dan pertikaikan isu ini. Jadi ahli parlimen ini, di mana tempat bertanding, sepatutnya kalau kita nak mempertikaikan soal ini, maka negara Malaysia ini akan rosak kerana orang seperti pimpinan Presiden PAS ini. Yang mana dia rasa negara ini milik PAS. Inilah satu kesilapan, satu idealisme, satu propaganda yang sangat tajam dibuat oleh Presiden PAS ini. Yang mana dia menuduh orang lain liberal, ekstrim. Sebenarnya Presiden PAS lah ekstrim sekali. Begitu tajam ucapan-ucapan dia, kenyataan-kenyataannya untuk mempengaruhi rakyat, untuk mendapat undi daripada kalangan orang Melayu yang juga orang Islam. Jadi ini adalah penipuan besar dalam politik. Hari ini, apabila dia kata kerajaan perpaduan penubuhannya menipu rakyat dan seluruh dunia, ini juga seolah-olah menghina kerajaan yang di-Pertuan Agong. Karena hari ini yang di-Pertuan Agong dah bertitah. Ini adalah kerajaan perpaduan, ini juga adalah kerajaan negara madani. Ini adalah kenyataan ataupun titah yang di-Pertuan Agong. Jadi kenapa Presiden PAS nak mempertikaikan isu-isu ini? Ini sudah jelas bahawa Presiden PAS mencari kepentingan politik, cuba mencipta menggunakan nama Islam itu untuk parti PAS, untuk beliau sendiri. Konsep bukan daripada Presiden PAS. Tanpa PAS berada dalam negara ini, politik negara kita ini tetap subur. Negara kita ini tetap negara Malaysia. Masuknya Sabah Sarawak bergabung dengan Semenanjung Malaysia itu, sebab itu namanya Malaysia. Bukan disebabkan oleh PAS. Jadi parti PAS ini yang tertubuh sehingga kini, yang tidak pernah menang pilihan raya, akhirnya menjadi kerajaan pintu belakang. Jadi kita rakyat jangan terpedaya dengan hujah-hujah pemimpin PAS. Saya harap Menteri SKKM, Menteri Komunikasi, Menteri KDN ambil tindakan segera benda-benda ini kerana bercanggah dengan titah yang di-Pertuan Agong. Kenapa perkara ini kita terlalu membiarkan? Ini akan menjadi barah apabila propaganda-propaganda, hujah-hujah yang pada saya menebar fitnah seperti ini terus berleluasa. Akhirnya satu masa rakyat boleh terpengaruh. Ini adalah satu titah yang di-Pertuan Agong apabila yang di-Pertuan Agong mengiktirafkan kerajaan yang ada hari ini, yaitu beta hargai inisiatif negara madani. Jadi apa hujahnya Presiden PAS apabila mengkritik kerajaan yang ada hari ini? Apabila dia mengeluarkan nyataan kerajaan campuran Pakatan Harapan tidak madani. Ini adalah untuk menjatuhkan kerajaan yang ada. Jadi menjatuhkan kerajaan yang ada sudah juga dilihat bersalah. Kenapa dibiarkan? Sepatutnya harus ditangkap orang seperti ini, sumbat dalam penjara. Jadi ini sebenarnya rakyat pun dah muak. Saya membuat ulasan ini supaya tidak mengeliru ke rakyat, supaya kita rakyat faham perbezaan tentang siapa yang kita nak dengar. Yang mana Presiden PAS membuat kenyataan lain, titah yang di-Pertuan Agong mengiktiraf kerajaan yang ada, mengiktiraf Perdana Menteri, malah memberi ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri. Tetapi Presiden PAS dengan egoisnya membuat satu kenyataan lain yang berbau hasutan, sepatutnya harus disiasat segera. Itu saja pencerahan saya. Sekian, terima kasih.